الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله. Satu dari segi bahasa, dari segi luar. Luar ni bahasa. Ha. Satu, ada lagi satu definisi, al-istilahi, liluwahi, al-istilahi. Dari segi istilah. Ni istilah. Istilah ni. Ha. Ini apa? Apa? Definisi dari segi bahasa apa? Dah cakap banyak kali ni. Apa? Ingat tak? Ain puji. Ain puji. Ain puji. Maknanya syukur ini ialah badan kepada memuji Allah. Badan ni maknanya benda yang kita sebut tu, sebab tu puji ni selalunya disebut sebagai Alhamdulillah. Dia ain puji. Ini menggunakan nikmat Allah pada jalan yang Allah redha. Tanda kita syukur pada usia, kita gunakan nikmat usia ni pada jalan yang Allah redha. Tanda kita syukur pada apa sajalah. Harta, kita gunakan harta ni pada jalan Allah redha. Apa-apalah cakaplah nikmat apa-apa saja. Pada jalan yang Allah redha. Kalau tak gunakan pada jalan yang Allah redha, maknanya tak syukur. Bila tak syukur, akibat dia apa? Rasulullah sebut dalam Quran sebut azab aku sangat pedih. Tu dia dijanjikan dengan azab. Inilah yang kita katakan pentingnya seseorang itu mesti bersyukur. Kita mesti latih kita ni untuk syukur. Latih. Latih sebut ke, latih apa ke, latih lah untuk syukur. Kalau tak latih, nanti dari segi perkataan pun tak latih, dari segi perbuatan tak latih, nanti dah lama nanti, yang menanti bukan apa, yang menanti itu ada azab. Tu penting. Tu pentingnya bersyukur. Kita tengok satu ayat Quran. Saya nak masuk satu ayat Quran ni. Nanti saya nak paste Fa'in syakartum la'azinanakum. Fa'in kafartum inna adzabi lasyadid. Mana ayat Quran ni? Surah apa? Surah apa? Siapa ingat? Fa'in kafartum. Ibrahim tak? Okay. Fa'in kafartum. Ayat berapa tu? Ayat ni tahu.
La in syakartum la azidannakum. Tu lah. Macam ini kejap bagi saya masuk sikit. La in syakartum la azidannakum. Ni surah apa ni? Surahnya jumpa. Tapi ayat apa tak tahu. Surah apa? Surah Ibrahim. Ayat berapa? Ayat 7 Ayat Ustaz. 7. Okey, tengok tu. Boleh ni. Ni. Surah Ibrahim ayat 7. Ni ambil perhatian ni. Ni. Ambil perhatian ni. Satu dia katakan dia punya consequences. Consequences apa? Akibat. Akibat. Ni for dia ada dia punya consequences lah. Sini. Apa consequences dia? Tambah nikmat. Allah akan tambah nikmat. Ni janji dalam Quran. Jika kufur mengingkari nikmat ni, itu nama kufur nikmat. Bukan kufur akidah, kufur nikmat. Ni kufur. Kufur nikmat. Maksudnya tak syukur dengan nikmat. Maka dijanjikan na'udzubillah min dzalik pada orang itu. Ini lah. Ini akibat dia. Apa akibat dia? Azab yang pedih. Maksudnya hukum syukur ni bukan sunat. Syukur lah pada tak buat tak apa, tak. Wajib dia bersyukur. Ni azab yang pedih. Aku yang nak belajar syukur ni, nak belajar syukur ni. Supaya jangan na'udzubillah kita ni dia masuk dalam golongan orang-orang yang dikatakan tidak bersyukur. Ni. Surah Ibrahim ayat 7 Sekejap kita masuk dia punya teks Arab dia kejap. Surah Ibrahim ayat 7. Terjemah dia dah jumpa. Mana ayat 7 ni? Bukan Ibrahim ayat 7 lah. Ya ke? Betul? Betul. Tengah-tengah ayat dia. Dia bukan permulaan ayat. Tengah ayat lah. Dia sebahagian daripada ayat lah. Ni. Yelah, betul lah. Yelah. Dia bukan daripada awal ni. In syakartum.
Sungguhnya Tuhan kamu memaklumkan. Ni. Tengah-tengah ayat betul lah. Okey. Ni. Kita mengambil berkat Quran ni, kita tulis dia punya bahasa Arab ni lah. Ustaz boleh tanya? Hmm. Yang dalam ayat ni mengingkari tu bermaksud tidak bersyukur. Mungkin ada maksud lain ke Ustaz? Boleh kita ulas lagi? Apa? Ada maksud lain ke? Selain pada mengingkari tu maknanya tak bersyukur. Mungkin ada maksud lain ke Ustaz juga? Tak ada. Ulasan. Maknanya mengingkari ni, tak syukur ni, maknanya dia gunakan nikmat tu untuk benda tak baik. Itu je. Maknanya kalau dia ada usia ni nikmat, tapi dia guna untuk benda-benda yang melalaikan. Tu nama dia kafartum. Itu nama dia kafartum. Maknanya dia walain kafartum, maknanya dia engkar, dia kufur dengan nikmat yang diberi. Sebab apa? Dia berlawanan dengan takrif syukur. Syukur ni guna nikmat Allah pada jalan yang Allah redha. Nikmat Allah ni usia lah contoh. Usia, duit, apa benda semua. Tapi digunakan duit, digunakan nikmat dia, sihat dia, digunakan untuk benda-benda yang melalaikan. Lepas tu dia janjikan azab yang pedih. Kalau dia menganggap nikmat tu hasil daripada usaha dia pun boleh kira engkar juga Ustaz? Engkar lah, tu engkar. Itu dia tak faham. Baik. Dia tak faham. Duit yang dapat ni usaha dia tak faham. Bukan dia punya. Mana dia punya, tak ada punya. Kalau dia dia gagal memahami je. Tu yang kita kena belajar tu. Belajar kita faham. Ni nikmat ni Allah beri. Bukan kita punya. Lepas tu kalau ada duit, maknanya ada orang lain yang patut kita tolong, tolong lah. Ada orang lain yang patut tumbang lah. Kenapa? Ni bukan kita punya. Kita ni diamanahkan dan kita akan tanya pada setiap duit yang kita pakai. Duit yang kita dapat. Mana dapat? Dapat kat mana? Buat apa? Tu dia tu. Kenapa? Dia dapat duit, dia tak syukur. Tanda tak syukur, dia tak gunakan pada jalan yang Allah redha. Dia lagi paling takut, dia gunakan pada pembaliran-pembaliran. Pembaliran maknanya dia kufur dengan nikmat. Kufur dengan nikmat, dijanjikan apa? Dijanjikan benda yang sangat menakutkan. Apa? Itulah azab yang pedih. Lepas tu, dalam memahami seluruh keadaan kehidupan ni, bila kita memahami, maknanya kita pastilah kita nanti akan jadi orang yang syukur. Kenapa jadi orang yang syukur? Kena ni lah. Sebab kita faham kepentingan syukur. Okey. Tengok dalam kitab. Kamu kat mana wah? Muka surat. Kita bagi muka surat 79, perenggan keempat dari atas, bahawa sesungguhnya adalah setengah daripada orang yang soleh. Dihikayatkan. Betul Ustaz. Dan dikayatkan betul. Orang. Dah sarapan wah? Belum Ustaz. Boleh. Ustaz. Lain macam suara Ustaz. Terdekat lah. Betul. Suara lain sikit Ustaz. Dah aktif lah COVID, tak ada negatif. Okey. Dihikayatkan. Ada setengah orang yang soleh itu baginya saudaranya soleh. Dan adalah ia ziarah dia pada tahun. Ini cerita apa ni? Ada cerita orang soleh. Dia ziarah orang soleh. Dia ziarah orang soleh. Lepas tu dia ziarah tiap tahun. Maka datang ia sekali kerana ziarah akan dia. Maka mengetuk ia akan pintu rumahnya. Maka berkata oleh isterinya, ya ini siapa? Maka menjawab ia, saudara suamimu engkau pada agama Allah dan ia kerana ziarah akan dia. Maka berkata isterinya, pergi ia mengambil kayu api. Ada seorang lelaki, dia pergi ziarah saudara dia datang ziarah tiap tahun. Lepas tu bila dia ketuk, dia kata ni saudara kepada suami kau. Perempuan dia kata apa? Dia tak ada, dia pergi ambil kayu api. Tiada mengambil dia oleh Allah Ta'ala serta bersungguhnya isteri itu dalam mengatakan yang kejahatannya dan menyumpah dia akan dia.
perempuan ni bila dia buka je pintu, perempuan ni menyumpah-nyumpah suami dia ni. Dia cakap, dia ni gitulah, gini, gitulah. Maka antara ia seperti demikian itu, dan tiba-tiba dengan dia saudaranya, sungguhnya telah menanggungkan ia harimau bekas kayu api. Bila perempuan tengah sibuk marah-marah suami dia pergi ambil kayu api. Kali saudara dia ni, orang lelaki yang diarah ni, nampak lelaki yang tuan rumah tadi, saudara dia ni, balik rumah, bawa bekal kayu api dengan menunggang dia akan harimau. Faham tak cerita ni? Kalau baca minta faham. Padahal harimau itu berhadapan dengan dia. Harimau tu datang depan dia. Dia nampak saudara dia ni, bini dia duk maki amun dia. Cakap ni tak guna lah, apa benda lah, cakap lah benda. Dia pergi ambil kayu api, dia kata. Oh, ni saudara kau tak guna lah. Dia kata macam-macam. Tiba-tiba nampak lah. Dia maki lelaki yang datang tu ke? Ke suami dia? Bukan. Suami dia. Oh, dia maki suami dia, perempuan tu? Dia maki suami dia. Tak faham tu. Dia maki suami dia bukan maki lelaki ni. Dia maki, dia kata, ni tak guna ni apa dia, macam-macam dia maki kan. Tiba-tiba nampaklah suami yang dia maki tu balik menunggang harimau. Maka tak kala sampai saudaranya memberi salam di atasnya serta tarhib dengan dia. Tarhib ni apa? Saya pun tak tahu tarhib ni apa. Tarhib ni nanti lupa. Kita jaga tak bawa tu. Tarhib dengan dia, kemudian menurunkan ia kayu api itu daripada belakang harimau. Kagum ke Ustaz? Kagum ke? Kagum ke? Rasa kagum lah. Kalau kau tengok internet kan nampak dia ni. Sekejap Siapa kau lagi? Tarhib. Sekejap. Rasa macam kagum. Bukan kagum ni. Tarhib. Terkejut ke Ustaz? Bukan kejut. Sambut. Ancaman Ustaz. Mesra. Tarhib ni macam mesra. Dia beri salam kemudian dia sambut dengan mesra. Menyambut. Dengan penuh kelapangan. Menyambut. Mesra. Sambut dengan mesra. Kemudian menurunkan ia kayu api itu di belakang harimau. Dan berkata ia baginya, pergilah olehmu. Barakallahu fiq. Telah memberi berkat oleh Allah Ta'ala padamu. Kemudian daripada itu, masukkan ia akan saudaranya ke rumah. Dia kata dengan bini dia, kau pergilah. Saudara aku datang, kau pergilah. Masuk ia akan saudaranya ke rumah. Padahal isteri itu menyumpah-nyumpah. Dan maki-maki dengan dia kepadanya. Maka tiada menjawab dia akan dia. Maka memberi makanlah ia akan saudaranya. Kemudian daripada sudah makan, menuntut tinggal dia serta berpaling ia atas berbagai-bagai takjub dengan daripada sabarnya atas isterinya. Dia bagi kawan saudara dia makan. Tengah makan tu bini dia maki hamun dia macam-macam. Dan dia buat tak tahu je. Dia diam. Maka takjub rasa saudara dia ni. Kau boleh sabar dengan bini kau macam ni. Kemudian datang pula ziarah tahun yang kedua. Maka menepuk ketuk pintu. Ketuk pintu pula akan rumah saudaranya. Maka berkata perempuan, Man, artinya siapa? Maka menjawab saudara, suami engkau datang ziarah akan dia. Maka berkata oleh perempuan itu dengan pujinya, Marhaban. Selamat datang. Dan bersungguh-sungguh ia dalam memuji atas keduanya. Muji apa? Dia puji suami dia puji saudara dia. Faham Dia puji saudara dia puji suami dia. Dulu dia kutuk. Rupanya yang perempuan ni, perempuan ni apa? Perempuan ni bukan perempuan dulu, perempuan lain.
Dan adalah perempuannya, ia pun dengan menanti dia. Maka datanglah saudaranya. Dia ucap selamat datang. Mailah selamat datang, selamat datang. Bermula kayu api tu ditunggang di atas belakang tengkuknya. Dia sampai je, suami dia sampai. Suami saudara ni yang bini pada perempuan yang kata marhaban tu, selamat datang. Kamu dua ni orang yang baik, dipuji. Tiba dia nampak lelaki ni bawa kayu api atas tengkuk dia. Maka memasukkan ia akan saudaranya. Dia kata memang masuk rumah dan memberi makan ia akan dia. Dan padahal isterinya itu bersungguh-sungguh ia dalam memuji atas keduanya. Dia puji kedua-duanya. Maka tak kala mereka lelaki bercerai keduanya, nak berpisah keduanya, akan dia bertanyalah ia akan saudaranya itu daripada barang yang melihat dia daripada menanggung harimau akan kayu api pada zaman kejahatan lidah. Dan bertanya dia daripada menanggungnya atas kayu di atas belakang tengkuknya. Pada zaman yang lemah lembut lagi manis lidah. Maka apa dua sebabnya? Maka menjawab dia, faham tak ni? Ya, mampu tak faham. Ustaz, sampaikan cara yang senang sikit, Ustaz. Nanti saya baca dulu. Ya akhi ni saudaraku. Telah disempurnakan aku pada ketika jahat perangai isteriku. Bukan dia bercerai rupanya. Dia perempuan yang sama. Dan adalah aku sabar atas ceritanya dan kesalahannya. Maka mudahkan Allah Subhanahu Wa Taala bagiku akan harimau yang telah engkau lihat ia menunggang ia akan kayu api itu. Sebab sabarku atasnya. Kemudian berkahwin aku dengan perempuan yang soleh ini. Oh ya, perempuan lain. Dekat perempuan lain pula. Dan adalah aku dalam kesenangan dan sentosa. Maka putuslah daripada aku harimau. Maka berhajatlah aku. Yakni berkendaklah aku baru menanggung atas belakang tengkukku kerana kesenangan serta perempuan yang soleh ini. Cerita dia gini. Ceritanya gini. Saya lukis lah. Apa cerita ni? Ada seorang lelaki. Ginilah. Ziarah akan saudara dia. Setiap tahun. Ini macam ziarah tahunan lah. Setiap tahun. Pada tahun yang dia ziarah ni, isteri saudara dia ni, bukan isteri dia ni seorang. Isteri saudara dia ni, mati hamun suaminya. Itu. Dan hasil, dia tak menjawab. Dan hasil sabar atas kejahatan suaminya, Allah beri dia kelebihan menundukkan apa? Seekor harimau. Harimau. Ustaz, adakah suami dia yang jahat? Kejahatan isteri kot, Ustaz. Kejahatan isterinya, Ustaz. Ya. Isteri. Apa tadi? Tanya apa? Ustaz cakap tadi suami dia pula yang jahat. Naik isteri dia. Isteri dia. Kejahatan isteri dia. Sabarnya dia dengan jahat isteri dia, Allah berikan dia boleh kontrol isteri yang jahat. Dia boleh sabar dengan isteri jahat. Allah beri dia kelebihan, dia boleh kontrol rimau yang garang. Dia boleh kontrol rimau yang garang. Boleh try lah. Kalau bini memaki hamun ya, pergi zoo tengok. Buka pagar zoo tu lah, pergi try lah. Rimau aku nak naik kau. Saya silap, kena ngap. Kena ngap lah, Ustaz. Kena ngap lah. Arwah terus. Arwah terus. Cerita dulu rupanya hikayat ni ada. Saya pun pernah dengar lah orang naik rimau ni. Tapi bukan sebab isteri dia ni. Mungkin dia sebab sabar pada benda lain lah. Kita tahu kan. Dia sabar dengan kehidupan dia yang susah. Sabar dengan apalah. Jadi orang dulu cerita kan. Kekuatan sabar ni Allah beri kelebihan. Allah beri kelebihan. Lepas tu dia ziarah menundukkan harimau. Dengan apa? Dengan membawa bekas kayu api atas tunggangan harimau.
membawa bekas kayu api atau tunggangan harimau. Okey. Ini cerita dia gitu je. Lepas tu, dia ziarah tahun berikutnya. Dia ziarah saudaranya tahun berikutnya. Tahun depan tu dia datang balik. Isteri saudara dia ni memuji-muji akan suami dia. Akan suami dia. Dan diri dia, saudaranya. Masuk bagi makan, dia kata suami aku ni baik. Engkau pun saudara dia, engkau pun ni orang yang baik. Mana akhlak dia cantik lah. Cantik. Ah. Tapi dilihat apa? Saudaranya tiada lagi menunggang harimau. Maka kata saudaranya, dulu aku sabar dengan isteri yang jahat. Maka diberi aku kemudahan dengan menunggang harimau. Setelah aku kahwin dengan perempuan yang soleh ini, aku juga dulu. Harimau tu dah makan isteri dia yang dulu tu ke Ustaz? Dia dah makan. Ada pula harimau tu makan. Jauhnya fikiran. Harimau tu mati ke Ustaz? Harimau tu dah tak nak lagi dengan dia lah. Tak ada nikmat lagi lah. Maknanya Allah tak beri dia kemudahan menjinakkan harimau lagi. Maknanya dia bersama harimau lagi lah. Gitulah lebih kurang. Mana dia tak boleh lagi menjinakkan harimau. Padahal dulu kan mudah kerja dia. Dia ambil kayu api, dia panggil rimau ke hutan, bawa balik. Naik rimau. Balik tahu atas rimau. Bawa kayu api balik rumah. Orang dulu kan pakai kayu api. Balik rimau ke rumah. Kesabaran dia lah tu Ustaz. Atas kesabaran dia. Tapi bila dapat putih yang solehah ni, dia lagi nak berasa atas sabaran dia tu yang sebab dia tak payah. Allah tidak beri lagi kemudahan tu kat dia lah. Setelah aku kahwin dengan perempuan solehah ini, maka aku terpaksa menanggung kayu api atas tengkukku. Ini Allah bagi dia kemudahan. Hasil sabar dia dengan kerenah isteri dia. Maknanya kalau dengan isteri yang garang pun dia boleh handle, harimau yang garang pun dia boleh handle. Itulah lebih kurang itulah maksud dia. Kalau isteri yang garang tu dia boleh handle, Allah akan beri dia Allah beri dia harimau yang garang pun dia boleh handle. Bagus jugalah kena letih dengan isteri ni Ustaz. Baguslah nanti bawa balik rimau. Takut Isteri tak berdosa Ustaz. Isteri tak berdosa. Takut nanti isteri tu dia geram, dia tengok kau ni lelaki yang kau letih, aku ngap kau sekali kan. Dia kena makan rimau. Dulu kan, saya belajar dengan Ustaz Datuk Ahmad Muhammad. Yang saya cakap dulu lah. Saya belajar dengan dia Sabilan Muqtadin. Tapi tak habis. Dia tak sihat. Dia banyak juga saya belajar dengan dia. Lepas tu saya belajar dengan dia kitab Kashful Isam. Isam ni banyak kat Perak lah. Saya belajar kat masjid. Saya tak belajar kat pondok, kat masjid. Dia datang dari Melaka. Dia ni pengurusi Ketua Ulama Melaka. Datuk Ahmad Muhammad. Dia meninggal lah. Dia meninggal usia 88 tahun. Dia, apa nak cakap Dia kata, dulu bapak dia ni belajar dengan Sultan Selangor yang pertama. Sultan Selangor pertama ni, ulama. Tak tahu nama apa. Dia ni macam ikut guru dia ni pergi mengajar dekat pendalaman, dekat jauh-jauh dia ikut. Bawa kereta. Dia yang bawa kereta. Bapak dia yang bawa kereta Sultan ni. Satu hari dia kata, bapak dia pernah cakap satu hari dia kata, pokok tumbang. Pokok tumbang. Jadi,
Memang dalam kereta ni memang selalu standby gergaji. Sebab dalam pengalaman ni selalu hujan-hujan pokok tumbang, ada halangan. Jadi dia pun gergaji pokok tu. Sebelah sana guru tu, sebelah sini dia. Dia gergaji, dua orang tu gergaji. Lepas tu dia kata datang harimau daripada hutan-hutan ni. Orang dulu kan belajar kan pergi kat hutan-hutan masuk kampung kan. Harimau datang daripada belakang guru dia ni. Harimau keluar jalan. Dia punya takut sampai nak terkencing. Dia kata dengan guru dia, harimau. Guru dia ni, tu dia belakang, dia pergi kat harimau tu, dia tepuk kepala harimau tu ni, macam kucing je. Ini cerita dia. Dia tepuk kepala ni, sini je kucing, dia kata dengan harimau ni, pergi balik rumah. Dia boleh jalan masuk hutan balik. Bukan saya kata dia ni bini dia garang, bukan. Mungkin kesolehan dia ni menyebabkan Allah tunduk harimau tu dengan dia. Faham tak je ni? Dia tepuk harimau ni, dia tepuk dua macam kucing pergi balik rumah. Dia kata gitu je, pergi balik rumah. Pergi masuk rumah. Harimau ni patah balik, pergi masuk rumah. Tapi dia kata dia takut ni harimau tu besar badan. Dia harimau hutan kan. Ni dia cerita dengan kami lah, kita belajar dengan dia dulu. Ni kisah benar dia kata. Kisah benar. Dan sama juga macam benda-benda lain lah. Macam Tuan Guru Habib Batu Pahat. Apa nama dia? Habib Nur. Habib Zainal. Nama dia. Dia bukan Singapura. Zainal. Batu Pahat. Habib Zainal. Dia dah meninggal. Bukan Habib yang sekarang ni, Habib Zainal sekarang ni. Saya tak tahu nama dia apa lah. Habib Nur Zainal ke apa nama dia? Orang cerita dengan dia, ada orang cerita. Dia datang jumpa Habib ni, nak minta air. Air nak doakan dia sakit ke apa begitulah. Masa dia datang tu, ada ular besar masuk rumah, ular telung. Telung ni masuk dalam. Ular ni tegak kepala. Dia cakap dengan ular tu, kau pergi balik, aku tamu. Dia kata gitu je. Kau pergi balik, aku tamu. Dan ular ni, dia baringkan badan dia, dan dia mengesut ke belakang gitu. Jangan ular buat gini. Maknanya apa? Macam dia hormat guru ni, dia tak nak. Kita kan kalau hormat orang kan, kita tak tunjuk pada belakang kan. Betul tak? Dia mengesut ke belakang. Yang ni ada orang cerita dengan saya ni. Kenapa dia boleh kuasai binatang-binatang buas ni? Binatang kandang ni. Kenapa boleh kuasai? Sebab satu soleh dia, dia tak takut apa saja kecuali Allah. Soleh dia ni. Bila dia tak takut apa saja kecuali Allah, Allah jadikan makhluk lain ni takut dengan dia. Makhluk lain ni takut dengan dia. Dia boleh cakap, balik rumah. Balik. Macam ni kisah harimau tadi. Balik rumah. Balik. Ni cerita ni. Tapi ini dikaitkan dengan kesabaran dia. Bila dia kahwin dengan seorang perempuan lain, perempuan ni soleh, maka kelebihan yang dia dapat dengan perempuan yang jahat yang dia kahwin sebelum ni, tak dapat. Sebab Allah balas sabar dengan dia boleh menguasai orang lain. Pastilah apa lelaki orang soleh. Kalau orang tak soleh kan, takkan dia dapat begini. Ini dihikayatkan cerita-cerita yang diceritakan dalam kitab. Menunggang dia akan harimau. Orang dulu ada, saya dengar guru-guru dulu naik harimau. Mana ada kereta tu? Dah zaman lama-lama sangat lah. Naik harimau. Pergi kampung naik harimau. Taruh murid-murid biasa tengok dia naik harimau ni biasa. Dia pegang telinga harimau ni. Dia jadikan steering ni. Pegang telinga harimau tau. Nak ke kiri. Dia adalah cara dia. Kita jangan pegang telinga harimau. Dekat dengan harimau nak makan kita. Dengar bunyi dah takut Ustaz. Dengan bunyi dan merupa. Makam Kalau dia tak tinggi. tu makam tinggi. Itu nama makam tinggi. Ustaz, Haji Mak Saman Makam ni Haji Mak Saman ada. Haji Mak Saman ni moyang kami. Moyang kami dia ada harimau, 2 ekor. Dan dia tunggal harimau. Tahu tak Haji Mak Saman? Tak kenal kan? Di masjid rumah saya tu, yang belakang tu nama dia Haji Mak Saman. Tahu? Dulu masjid ni bukan diberi nama, orang beri nama. Dulu surau. Lepas tu bila dia meninggal, orang besarkan surau tu jadi masjid.
Orang besar kalau jadi masjid. Lepas tu nak mengenalkan jasa dia, buka kampung dan ngajar agama, orang bagi nama masjid tu Haji Mat Saman. Tu Haji Mat Saman ni lah antara yang saya dengar daripada anak dia nenek saya lah. Memang dia ada rimau 2 ekor. Terusan Ekor pun tu- ada dinamakan Ustaz ya? Terusan Mat Saman pun Ha? ada dinamakan kan? Terusan Tak Mat tahu Saman ke? pun ada dinamakan. Mungkin juga. Ya. Itu yang nenek saya kata, dulu unyang kau ni ada rimau 2 ekor. Betul. Saya tanya bapa saudara saya, semua cakap ya. Kalau anak-anak dia ni pernah tengok rimau tu bawah rumah. Tu bawah rumah. Bawah rumah tinggi-tinggi kan. Kalau nenek saya kata apa, dia pernah duduk kat tangga, rimau ni datang kat bawah tangga jilat kaki dia kata. Macam kucing lah, macam kucing. Macam kucing. Dia kata kalau balik belajar, dulu dia ngajar kat orang masjid. Orang dulu kan pakai apa? Bukan torchlight, pakai apa tu? Bara-bara api ni lah. Jamung. Ya, ini zaman awal 90-an. Andam. Ni zaman awal 90-an. Mana ada api. Jadi bawa ni, dia meninggal tahun 1932 ke berapa, saya tak ingat. Ada gambar dia kat masjid. Kalau masjid mesti tengok gambar dia. Dia orang pegang ni, dia gelap. Jadi nenek saya cakap, nenek saya ni anak dia lah. Dia kata dia duduk macam tu lah, macam rimau duduk kan. Duduk, dia tengok orang jalan. Dia nak jaga orang balik-balik ni. Jangan kena apa-apa macam ular ke apa kan. Dia duduk gitu. Besok pergi ngaji, kerana dia duduk jauh, orang tak nampak dia. Kadang-kadang duduk dekat, dia tengok. Jadi orang-orang yang belajar ni dah tak heran dengan dia. Kenapa tak heran? Dia jadi macam pet. Ini kenapa ni? Kesolehan guru yang mengajar ni. Ada lagi Ustaz kan? Rimau ni Ada lagi. tak masih lama. Ada lagi. Kalau pergi rumah saya malam-malam nampak rimau, jangan lari tau. Ada juga yang takut dengan itu kesolehan dia Haji Mat Saman ni memang terkenal dengan dia soleh dia lah. Lepas tu Sungai Ramal ni disebut Sungai Beramal. Nama asal dia Sungai Beramal. Dia buka kampung tu tepi sungai. Tepi sungai dulu kan ada api kan, air tak ada. Jadi dia namakan Sungai Beramal. Kenapa? Dia nak orang kampung tu datang belajar dengan dia dan dia akan buat amal-amal lah. Lepas tu dia ada ratib-ratib kan, dia ada dikir malam hari, dia ajar orang lah. Ada gambar dia. Ini gambar dia. Jadi orang kampung memang kagum dengan dia. Tapi dia tak pernah kata apa-apa. Mana ada gambar dia? Nampak tak? Nak tunjuk juga ni gambar orang soleh. Moga melihat wajah orang soleh ni, moga adalah dia punya keberkatan dia. Nampak tak gambar dia? Mana pula gambar dia ni? Dia hilang lah. Tak nampak Ustaz. Nampak. Tak clear. Nampak? Nampak. Ustaz send ke group. Silau Ustaz. Hilau. Hantar kat group Okey. Ustaz. Ulang tak dulu Masuklah Boleh dalam grup share kat grup. Saya dah kat grup lah. Yang pakai serban itu Haji Mat Saman. Ini moyang saya ni. Anak Datuk Bahaman ni Ustaz. Dia nak Datuk Bahman. Okey. Tu dia hantar kat grup. Tengoklah gambar orang soleh kan. Dia gambar orang soleh ni, dia ada berkat. Sebut nama dia, tengok gambar dia. Tu bila pakcik saya ni, dia bercucu lah. Bila dia dengar saya mula ngajar kan, dia kata, oh ini bagus lah. Ini bagus, sambung kerja unyang. Ini bagus, sambung kerja unyang lah. Kerja unyang. Kami panggil dia moyang. Moyang ni kami, orang Minang ni panggil. Orang Minang panggil apa, boh? Unyang ni, boh? Unyang. Unyang. Dia kata ni bagus, sambung kerja unyang. Pakcik saya cakap begitu, bagus kau sambung kerja unyang.
Unyang kan mengajar dia. Kau sambung kerja unyang. Walaupun mungkin tak sehebat unyang tak apa. Kau buatlah kecil-kecil. Buatlah apa tahu kau ngajar. Ni sambung kerja unyang. Bapak pun, abang pun kata baguslah ngajar. Kan? Kalau boleh ngajar dia kata. Dulu saya masa bapak saya hidup, saya tak ngajar sangat lah. Saya buat motivasi budak-budak kan kat sekolah. Dia kata baguslah ngajar. Dia kata unyang dulu ngajar je tak. Saya tahu unyang ngajar. Tak sempat jumpa unyang ni lah. Unyang tak sempat jumpa. Pokok-pokok yang tanam tu masih ada lagi lah kat rumah saya. Tu pokok kelapa, pokok mangga depan rumah saya tu. Itu semua 100 tahun tu. Tu semua umur 100 tahun. Dia tanam tu, tanah dia. Okey. Itu cerita dia lah. Dan dia ada dengarnya, yang cerita ni memang betul. Sebab saya dah tanya mak saudara dia semua cakap ya. Dan kebanyakan generasi cucu dia ni, masa kecil-kecil, dah jumpa dah harimau ni. Itu saya cerita pasal harimau ni lah. Cerita pasal harimau ni. Sampai sekarang pun kadang-kadang ternampak juga. Itulah cerita dia. Masih lama. Masih lama. Dia lama tu. Dia lama. Ada orang nampak. Tanya. Moral of the story daripada kisah tu untuk suami dia ke untuk isteri dia tu, Ustaz? Tu untuk kita fahami macam mana tu? Untuk kita fahami ialah untuk suami. Untuk suami. Bukan alasan untuk isteri ni maki hamun suami tak. Kalau dia menggunakan ini supaya suami dapat kelebihan, dia maki hamun, dia tak berdosa. Dia tetap berdosa dan dia tetap masuk neraka. Suami dia sabar, suami dia masuk syurga. So moral of the story ni bukan untuk perempuan tetapi untuk lelaki supaya dia bersabar dengan keadaan apa jua kejahatan keadaan. Tapi ikut cerita ni akhirnya dia bercerai juga kan. Sebab apa? Tahun depan tu dia dah ada bini lain. Tapi dia perasan itulah bila dia ada bini yang baik, dia tak dapat menguasai harimau tadi. Harimau dia tak nak kat dia. Tapi bila dia sabar dengan bini dia, peringkat dia boleh kontrol bini dia ni, dia boleh sabar dengan bini dia sampai dia katakan dia boleh kontrol harimau. Itu kurniaan Allah, Ustaz tu. Kurniaan Allah. Ialah kurniaan Allah lah. Bini lebih garang daripada harimau. Yelah. Bini level garang dia nombor 8. 8/10. Macam kita di hospital kan, sakit. Level berapa sakit? Kalau level 9, sakit beranak. Oh, level 7. Bukan hospital lagi gitu kan. Bini lebih garang daripada harimau. Jadi kalau bini level 8 garang, harimau level 9, tak ada masalah dengan harimau. Nampak? Sebab tu dia tak tunggang lembu. Dia tak tunggang kijang. Dia tak tunggang kerbau. Dia tunggang harimau. Kenapa dia tunggang harimau? Bini lebih garang daripada harimau. Bini garang level 9. Harimau garang level 10. Kalau level 9 pun boleh handle, level 10 tak ada masalah. Ketat je. Kalau bini lebih garang, maknanya bini level 9. Harimau level 8. Kalau level 9 boleh handle, betul. Level 8 tak ada masalah. Macam kita angkat barang, 50 kilo kita boleh angkat. 50 kilo kita boleh angkat tangan kita kan. Kalau 50 kilo boleh angkat, 40 kilo boleh angkat. Tanya. Okey, faham Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey. Yang Ustaz cerita cakap pasal haji macam mana Ustaz? Betul Ustaz. Tempat Ur pun ada seorang haji, memang warak Ustaz dengan Handalah. Bila era awal 70-an Ustaz, dulu pergi mengaji Ustaz, belakang pada bukan rumah dia lah, belakang rumah nenek belakang tu. Tapi memang betul, memang tu nampak Ustaz. Tapi harimau belang Ustaz. Memang besar harimau. Harimau belang Ustaz. Betul, memang betul. Tapi cucu dia dah ada bongkar buat rumah, sebab rumah dia rumah tinggi, rumah papan, rumah tinggi Ustaz, ada tangga. Harimau tu di bawah tu. Dia kalau orang soleh ni, harimau yang tolong dia ni, selalu dia letak bawah rumah. Dia jaga rumah, dia jaga kampung. Betul, tapi dia melingkar Ustaz, dia bukan berjalan, dia melingkar pandang macam tu Ustaz. Memang pernah kita orang pernah jumpa Ustaz. Memang ada. Benda ni bukan cerita hayalan tau. Nanti war tak datang war, dia naik imam pergi KKR. Tak boleh datang. Lari Datuk Zarul Ustaz, Datuk Zarul. Dengan Datuk Zarul ke KKR. Tadi dia orang panggil apa Ustaz? Ustaz.
harimau yang macam gini dia panggil apa? Macam dia punya guardian ni lah ya, pelindung dia. Harimau jadian. Dia bukan jadian. Dia bukan jadian. Dia harimau biasa yang Allah panjangkan umur dia untuk melindungi orang soleh ni dan keturunan dia. Khadam ke Ustaz? Khadam ke? Kadam. Betul Ustaz. Betul. Kadam ni pembantu lah. Kita panggil kadam. Kita kalau kadam, kita kata macam apa kadam, macam hina lah. Sedangkan haramain ni, penjaga haramain, dua tanah haram ni, dipanggil kadam haramain. Raja-raja sana dipanggil kadam haramain. Kadam ni maknanya penjaga. Penjaga dua tanah haram. Dua tanah haram. Jadi kalau dia nak harimau pergi Rawang, dia tak datang. Rawang lagi jauh dah. Rawang jauh. Kita nak balik sini terlambat Ustaz. Berterabur tu asyik efektif ni budak. Tak datang naik harimau, parking kat bawah tu dah. Jadi Pergi naik harimau, balik naik kuda Ustaz. Balik naik kuda. Ustaz, dia boleh diwarisi ke? Dia boleh diwarisi. Dia boleh diwarisi kan Ustaz kan? Boleh. Kalau orang itu yang mewarisi itu mesti tahap soleh dia mesti sama dengan orang yang memegang. Sebab dia akan cari yang siapa yang boleh jaga dia kan? Tapi orang itu dia soleh. Kalau orang biasa dia tak dia akan hilang gitu je lah. Sebut diri lah. Sebab Ustaz, dia ni bukannya kita yang membela dia yang volunteer diri dia sebenarnya. Memang. Tapi dia cari orang soleh. Dia mencari anak cucu keturunan dia yang soleh kan? Orang soleh. Ni banyak cerita-cerita ni. Kalau dia tengok ada keturunan dia tak soleh, maka dia sebab dia yang volunteer untuk khidmat. Dia datang daripada hutan, dia berkhidmat pada guru-guru orang soleh ni. Kalau orang soleh ni mati dan kalau keturunan dia tak nampak lagi harimau ni, maknanya dia dah tak ada khidmat lah. Betul Ustaz. Bukan turun-turun. Kalau anak dia betul Ustaz. Kalau anak dia orang soleh, cucu dia orang soleh, cucu dia pun tak tahu yang harimau ni khidmat kat dia. Mungkin dia jaga rumah ke, dia jaga kampung ke, dia jaga apa gitulah. Gitulah. Tapi kadang-kadang ada orang nampak. Ada orang nampak dia cakap saya. Betul Ustaz, ada saya dengar cerita tu lah. Jadi tu cerita harimau ni dalam kitab Muhimah ni memang ada lah. Dia betul. Lepas tu hikayat-hikayat ni kebanyakannya diceritakan oleh orang soleh. Orang dulu macam ni, orang dulu begini. Benar cerita dia. Ni balik ni kan anak harimau. Ustaz dah pukul 9 Ustaz, dah pukul 9 dah. Okey, dah pukul 9 dah. Dah cerita harimau dah. Sambung lah. Maka tak kala selesailah daripada mengetahui akan hukum segala perempuan derhaka suaminya. Okey, Assalamualaikum. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Apa maaf wabillahi wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nak sambung? Wabarakatuh. Kau ni kita siapa? Ini nota yang mana ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Nak tanya nota ni nota yang mana? Tak, nota yang sekarang ni ada dekat ni. Syukur. Ini nota untuk Tambahan. Untuk yang Muhimah juga? Tambahan. Okey, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله